Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, boleh masuk lagi belah sini ada ke ni? Bagi ruang untuk laluan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah ni. Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita ruang dan peluang, masa dan tenaga untuk kita berada dalam jalan menuntut ilmu, tariq jalan, yakni menuntut ilmu, yang mana jalan menuntut ilmu ini adalah mujahadah yang besar. Ya. Sepanjang kita keluar pada rumah tadi niat nak menuntut ilmu, sepanjang perjalanannya pahala jihad sehinggalah dia balik rumah. Jihad ni apa? Yakni kalau kita lihat jihad bil qatl, yakni jihad sebagai berperang. Ya, qatal ni yakni dengan membunuh tu, yang berlawan dengan musuh-musuh Islam, sebagaimana isu di Palestin sebagai contoh, di Gaza. Itu jihad. Sebagai itulah jihad pahalanya. Adapun jihad ini adalah jihadun nafs, yakni melawan musuh yang dari dalam kita. Yakni rasa berat, rasa malas dan rasa ambil sambil lewa tentang ilmu, namun kita berjaya atasinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kerana jihad melawan hawa nafsu ni besar. Apatah lagi kita nak menundukkan nafsu kita ni untuk menjadi tenang, yang bermula dengan jiwa yang mutmainnah. Ianya tidak boleh dapat dengan sekadar duduk diam-diam. Dia tidak boleh dapat sekadar datang bergolek. Ia perlukan kepada satu usaha yang berterusan, usaha yang mana tiada halangan yang boleh menghalangnya. Sebagai contoh, pengajian kita ini pada setiap Ahad kita usahakan insya-Allah untuk kita melazimi ni, mulazamah, agar ia menjadi sebati dan perjalanan kita, bahawasanya ada menjadi saksi dalam kehidupan kita ini, perjalanan untuk menuntut ilmu, apatah lagi ilmu yang menjadi tuntutan dalam kedudukan keutamaan, iaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid wajib menjadi kewajipan bagi setiap mukallaf untuk menuntut ilmu tauhid. Ini akidah dan usulnya adalah tauhid. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barakah ni kita akan meneruskan perbahasan dalam kajian atau kitab Sifat 20 sejarah dan kupasan pendekatan akidah, yang mana karya atau yang ditulis oleh Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan, hafizahullah ta'ala alaih, rahimahullah ta'ala alaih. Mudah-mudahan
Allah rahmati beliau dan seluruh ahli keluarga beliau, dan tempatkan beliau di kalangan orang beriman dan masukkan syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada siapa yang menuruti jalannya, yakni mengkaji, mempelajari kitabnya, maka begitu jugalah yang mendapat rahmat dan pandangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita telah pun masuk pada perbahasan yang mana perbahasan dalam kitab ini sifat 20 dibagikan kepada dua perbahasan. Bahagian 1 dan bahagian 2. Dan kita telah pun nak masuk ke bahagian 2, dan penutup pada bahagian 1 adalah kita akan bahaskan tentang reaksi salafiyah. Dan reaksi salafiyah ini saya akan baca secara ringkasnya. Adapun Tuan Guru sendiri telah pun buat kajian detail. Nanti saya akan bacakan kajian beliau tentang reaksi salafiyah ini. Ya. Baik. Adapun alhamdulillah sepanjang perjalanan kita membaca, kita menelaah kitab sifat 20 ini, sejarah dan kupasan akidah pada bahagian yang pertama, maka caranya adalah kita kena ada buat murajaah. Cara untuk kita nak mengingat kembali perbahasan, kita tidak boleh tidak kena ada kaedah murajaah, ulang kaji. Dan kaedah ulangan, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Alhamdulillah, kelasnya lepas saya ada bagi tugasan. Ada bagi tugasan tu. Ini semua sudah master ni. Apa master pula? PhD lah kita angkat lagi. Universiti Kehidupan, Rough Academy. Buat kupasan yang ni kefahaman yang kita telah pelajari daripada bab yang pertama dari awal sehinggalah kelas yang last itu hari. Tak wajib hantar pun. Tapi ada yang hantar tu, baguslah. Ada yang hantar tu saya kena bagi markah lah ni. Ada yang ada hantar, adanya kelas hari Ahad, malam tu hantar lah. Luar biasa. Malam tu hantar, minta maaf Ustaz, terlebih 300 patah perkataan. Ya kan? Jangan kata ada kau nak buat, ada. Lebih 300 patah perkataan, minta maaf Ustaz, minta maaf. Dia sebenarnya untuk peribadi je. Itu bagi tugasan. Jadi caranya kita buat ulang kaji. Nak tengok catatan kita tu, catatan tu kita tu kena ke tidak. Susun balik catatan tu, susun balik. Kemudian kita cek balik. Tu penting dobit tu, hasiah tu. Tu dobit tepi-tepi tu kan. Kitab ni ibarat ni matan lah ni. Yang ada di tangan kita ni matan. Matan daripada penulisan Dr. Nik Wawan Syukri. Doktor tulis, Tuan Guru tulis, dan saya syarahkan daripada matan beliau. Kemudian catik kat tepi itu, jadilah hasiah ataupun catik di buku lain kan. Jadilah hasiah tu. Jadi catatan atas syarahan. Catatan atas syarahan. Yang kena biasakan, kena biasakan perkataan syarah dan hasiah. Sebab nanti dalam bahagian kedua kita akan bincangkan ada perbahasan yang bersandarkan kepada syarah matan Ummul Barahin. Syarah, ya ini daripada matan Ummul Barahin, ini asal tulisan Ummul Barahin tu. Yang pertama yang disyarah oleh penulis sendiri, pengarang sendiri, Al-Imam Sanusi. Jadi matan Al-Imam Sanusi, syarah Al-Imam Sanusi. Kemudian ada syarah daripada matan juga Al-Imam Al-Hududi. Ada sezaman dengan. Kemudian ada yang mensyarah, mencatat daripada syarah jadi hasiah pula. Dengar daripada syarahan, kemudian buat catatan. Maka dia berkembang. Dia berkembang. Jadi, catatan yang kita telah lakukan, dah buat itu, maka kita susun balik. Kita tengok daripada awalan, daripada permulaan perbahasan, sehinggalah akhir perbahasan kita kelas yang lepas. Maka di situ kita akan nampaklah perjalanan pengajian, turutan dia. Nampaklah turutannya, dan kita bolehlah melihat kembali, mengenal pasti kembali bahagian-bahagian mana yang perlu kita perkukuhkan. Itu tujuan bila buat murajaah tu jemaah sekalian. Dan
Kaedah ini apa yang saya dapatlah daripada Tuan Guru sendiri apabila antara syarah pengajian yang beliau dalam karya akidah, disuruh untuk menulis kembali daripada awal perbahasan dalam perbahasan-perbahasan kitab yang terlibat, disusun, ditulis, dan sepanjang perjalanan pengajian itu. Kalau setahun tu tulislah. Itu saya kata 16 kertas kajang tu depan belakang tu. Tulis by hand. By hand. Sebab nak by hand? Sebab pertama kita nak menghayatinya. Kalau boleh type tak ada masalah. Tapi kalau by hand ni, kita menghayati penulisan kita sendiri. Kita tulis. Jangan kemajuan yang ada memadamkan nilai yang sepatutnya kita perhalusi. Boleh pergi depan sikit kot. Depan sikit. Anjak sikit apa depan sikit. Anjak sikit. InsyaAllah. Jadi insyaAllah jemaah yang muliakan Allah SWT, di FB ni ada keluar tak? Ada tak? Ada. Sebab saya punya tu tak ada orang. Ada. Buat apa? Ada orang masuk? Sebab ni saya tak ada orang. Okey, ada. Ingatkan tak jalan. Okey, baik. Baik, kalau kita tengok secara murajaah, murajaah balik, kita tengok perjalanan sikit, perjalanan daripada bab yang pertama sehinggalah yang pengakhiran ni dalam pecahan yang pertama kan. Yang pertama kita sedang membahaskan, kita telah pun membahaskan dan sedang membahaskan juga, yang ni masih belum masuk bab kedua ni, yang ni sejarah perjalanan bagaimana perkembangan daripada zaman yang ni zaman Nabi, kurun yang pertama, kedua sahabat dan tabi'in, yang ketiga dan seterusnya salafus salih dan seterusnya sehinggalah ke abad yang ke-9, abad ke-9 Hijrah. Jadi kalau kita lihat perjalanan ni merentas masa dalam abad ke-9 Hijrah itulah maka wujudnya, timbulnya ataupun zahirnya perbahasan Ummul Barahin. Jadi perbahasan Ummul Barahin ini di zaman Empayar Uthmaniyah perjalanan. Dan kalau kita lihat perbahasan tentang kaedah ini perbahasan kaedah. Perbahasan tentang kaedah ini, yakni nak memahami tentang sifat Allah. Itu tidak dibahaskan lagi pada kurun yang pertama, kedua dan ketiga. Kurun yang terbaik. Dan namun ia berkembang setelah berkembang luas, yang melebar luasnya Islam. Maka apabila masuknya fahaman-fahaman ataupun agama-agama yang sebelumnya mereka anuti dan mereka masuk Islam, maka datanglah percampuran antara falsafah dan ilmu ketuhanan, iaitu kesamaran timbul. Abad ke-5 dan ke-6 Hijrah tu berlaku perjalanan. Yang mana tentang Allah ni pada peringkat awal tidak dibahaskan kerana perbahasannya telah sempurna. Sempurna bermaksud tidak lagi dikembangkan kerana sudah capai tahap faham, dan ketika itulah dinamakan kurun terbaik. Dan itu ada satu perkara yang mana tidak bermaksud ia tidak boleh dibahaskan. Tidak bermaksud ia tidak boleh dibahaskan. Tapi ketika itu semua faham. Semua faham. Sebagai contoh, saya selalu buat contoh tentang bila kita cerita dalam bab perbahasan kereta. Kereta. Zaman sekarang maklum, semua faham kereta. Jadi tak ada orang nak bahaskan tentang kereta. Tapi mungkin kalau kita bawa perbahasan kereta di zaman awal dulu, mungkin perbahasan banyak. Sebab orang tak nampak, tak faham lagi. Zaman sekarang, orang dah faham dah. Sama dengan telefon tanpa wire. Sekarang dulu handphone, telefon pakai wire. Sekarang, telefon tak ada wire. Kalau dulu kita cerita telefon tak ada wire, orang kata pelik. Maka perbahasan pun berlaku. Tapi ketika itu tidak berlaku kerana tidak timbullah perbahasannya. Kalau sekarang kita ada telefon tanpa wire, wujud perbahasan tidak wujud. Kerana apa? Kerana mafhum, semua faham.
Nah, begitulah perbahasan. Kalau kita lihat dalam bab akidah, nanti kita akan dengar antaranya perbahasan dua zaman. Zaman salaf, zaman khalaf. Zaman salaf, zaman yang mana kurun yang terbaik, 300 hijrah. Ada yang mengatakan 500 hijrah. Ada yang mengatakan 300 hijrah. Daripada Nabi sampai ke 300 hijrah. Start Nabi hijrah, urun sampai ke 300. Itu salaf. Ada yang mengatakan 500 hijrah. Daripada zaman Nabi hijrah, dikira 300 atau 500. Zaman salaf. Yang kita akan masukkan nanti reaksi salafiyah ni. Adapun berbeza dengan, ini Tuan Guru sini kata, Tuan Guru Dr. Ni'am Syukri kata, adapun berbeza dengan bila nak dikaitkan salaf. Ingat kurun salaf ni, sebab saya nak bawa pada perbahasan salafiyah ni. Salafiyah tu maksud golongan lah. Asy'ariyah, Syafi'iyah, dia belakang Sanusiyah. Mana dah pergi kepada kumpulan lah. Baik. Bila perjalanan perbahasan akidah ini, kaedah, kaedah. Saya suka tekankan kaedah, sebab yang kita nak bahaskan adalah kaedah. Kaedah ni yang akan ada pertembungan kalau kita tak perhalusi dia. Dan salah kaedah akan salahlah syarahnya. Nampak? Salah kaedah, salahlah syarah dia, kan? Bila salah syarah, maka akan tidak pergilah kepada maksud kepada perbahasan itu. Okey. Maka kalau kita lihat jemaah yang mulia Ta'ala, zaman salaf ni, zaman salaf 300 ke 500 hijrah. 300 ada dua pendapat, 300 atau ke 500 hijrah. Berbeza dengan zaman yang kita sekarang. Kita sekarang ni. Kita dah abad ke-20 lah. Abad ke-20 Masihi. Kalau hijrah, abad ke-14, 1400. Kita dah abad ke-14 hijrah. Makna 1400. Bila abad ni 1000 lah kan. Abad ke-9. 100. Makna kalau abad yang ke-9, 900 hijrah. Abad ke-10, dah 1000. Kita dah abad yang ke-14. Bayangkan, abad ke-3 tu, abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Dengan abad ke-14. Sebab itu selepas daripada 300 dengan 500 hijrah tu, maka bermulalah era khalaf. Kemudian bermulalah perbahasan kaedah khalaf. Khalaf ni belakang, kemudian. Sebab apa wujud kemudian ni? Dan Imam Sanusi yang lahir pada abad khalaf lah. Dah kemudian. Pada tahun 800 hijrah, kelahiran 832 tak silap. Kelahiran Al-Imam Sanusi. Maknanya dah melepasi 500. Okey, apa yang berlaku? Ni kita nak faham ni, apa yang berlaku. Apa yang berlaku pada zaman khalaf ini? Berlakulah perbahasan tentang hukum akal. Hukum akal. Sebab nanti kita akan nampak dalam perbahasan, nanti muqaddimah dalam perbahasan Matan Ummul Barahin, pertama perbahasan adalah dibentangkan tentang hukum akal. Dan sifat 20 ni yang menjadi terah kekuatannya adalah bagaimana membezakan hukum akal ni. Kenapa ada perbincangan hukum akal? Kerana zaman sekarang, ini kita ambil ibrah pula. Ibrah, saya lihat, saya mengamati, menghayati. Kerana zaman sekarang ini, bila dia makin berkembang, maka era pemikiran ni semakin menguasai. Dengan falsafah-falsafahnya, dengan teori-teorinya, dengan berbagai kaedah berfikirnya, dan pula satu keduanya, kalau kita lihat jemaah sekalian, berkembangnya ilmu-ilmu alat, ilmu fizik, sains, kimia, Baitul Hikmah, zaman Abbasiyah, dah start dah.
menggalakkan orang berfikir. Nah, wujud lagi perbincangan tentang perubahan culture, perubahan ekosistem kehidupan, yang mana zaman sekarang banyak melihat kepada teknologi, benda. Jadi menyebabkan akal ini termasuk pada perbincangan membayangkan. Bayangan tu datang. Dulu, kita tak ada fikirlah. Contoh. Zaman sebelum ada kereta. Siapa tahu bila start kereta dibuat? Ha? Ada tahu ke? Ha? Pakai kan? Tak nak fikir tak? Okeylah, katalah kita duduk zaman yang tak pernah wujud kereta lagi. Ada nak mikir pasal kereta? Jadi bila tak mikir, tak ada timbul persoalan. Kita mengusut 110. Tapi saya belum masuk lagi ni. Saya bawa pada murojaah. Kita bincangkan balik. Kita masih dalam perbincangan. Jadi tak wujudlah perbahasan tentang kereta. Pada zaman tu tak ada kereta. Tak ada. Jadi ketika itu pengangkutan awamnya menggunakan air, darat, jalan kaki, air naik sampan. Jadi kalau sampai tu orang tak tanya naik apa, orang tak tanya, orang tahu dah. Mesti sama ada jalan kaki, atau dia naik sampan, atau bukan terbang pun tak ada lagi. Tentu kan? Okey. Jadi bila era berkembang dan terus berkembang, maka pemikiran makin berkembang juga. Bila perkembangan dalam pemikiran, termasuklah dalam konteks membayangkan ni, bayangan ni. Sebab tu kenapa ada hukum akal ni, Ustaz? Patut tak payah fikirlah. Kan? Nanti kita bahas dalam ayat mutasyabihat, contoh kan. Ayat yang padanya ada beberapa makna. Kan? Patut tak payah fikirlah kan. Memanglah. Kalau kaedah salah, tak fikirlah. Siapa tak fikir, memang tak wujud pemikiran itu dan tak diwujudkan, kerana pada itu tiada lagi perbahasan untuk berfikir ke arah itu. Maka jelas. Khalas. Tafwid panggil. Faham? Mafhum. Bila sampai ke zaman setelah 500 Hijrah ni, ke atas ni, falsafah bermasuk, pemikiran berkembang. Yang jadi masalah bila cerita bab Allah, bab Tuhan, mula ada perbincangan falsafah bercampur bab akidah. Macam mana nak tahu kita bercampur ke tidak? Agak-agak macam nak tahu bercampur falsafah atau akidah? Macam mana? Kaedahnya sekarang ni berlaku dalam perbahasan tentang Allah, tetapi yang membincangkan itu tentang perasaan manusia. Ini cerita tentang Allah ni. Contoh, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Daripada yang sama, dia membawa falsafah kemanusiaan yang seakan diri dia itu, dia menyatakan tentang Allah. Ini kan orang, Allah tak larang kita bersedih, Allah tak larang kita gini. Kan? Ibu kena kuat sebagai contoh. Selain daripada Al-Quran, buku ini juga boleh jadi kekuatan. Jadi orang nak berpegang kepada Allah atau dengan perasaan jadi kalut. Akhirnya perbahasan akidah ni dibelakangkan, ataupun perbahasan akidah diambil alih oleh perbahasan falsafah. Contoh bab hati, membincangkan bab hati, berhati-hati. Membincangkan bab hati, kena berhati-hati. Kenapa kena berhati-hati? Nah, jangan sampai melibatkan perasaan dalam hati itu. Perasaan tak duduk dalam hati. Macam mana tak duduk dalam hati? Contoh, perbincangan bab hati, perbincangan tentang iman. Sebab tu cerita hati dan perasaan. Ini saya bagi bahasa mudah ni. Kalau bahasa takwil pada perbahasan, mungkin ada syarahnya lebih dengan makna, dengan ini. Jadi kita cuba bawa pada kehidupan yang kita urus, biasa kita faham apa. Dan insya-Allah dengan perbahasan tu kita akan boleh bawa kepada perbahasan yang lebih luas. Contoh bab hati, dan kenapa ada hati dan perasaan? Sebab hati ni ada perbincangan yang sebenarnya membincangkan akidah, kepercayaan.
hati-hati kepercayaan yang bersandarkan perasaan. Hati-hati. Apatah lagi masuk bab takdir. Allah ikut kita. Allah ikut kita. Kalau kita sedih, Allah bagi sedih. Kalau kita gembira, Allah bagi gembira. Ada perbahasan tu kan? Allah tak akan ubah nasib satu kaum, melainkan kaum itu mengubah nasib mereka sendiri. Walau di Al-Quran itu menceritakan tentang kekuasaan Allah yang tidak akan berubah, yang kekal, qadim. Kekal. Berubah tu kita. Kita yang berubah sebab kita sifat baru. Berubah-ubah hati kita, berbolak-balik. Ya mukallibal qulub. Tapi perubahan hati kita bolak-balik ni, tanpa sedar kita pun faham Allah pun macam gitu. Tu kata masuk pasal-pasal tu. Ni Allah ni ikut aku ni. Kata. Allah ikut aku ni. Allah ni mesti Allah tahu ni. Mesti sifat Allah yang maha mengetahui, tapi tahu tu dia fahamkan kat dia. Tu masuk falsafah tu. Kalau tengok pada pendetilan banyak lagi lah perbahasan falsafah tu. Akhirnya manusia ini dia terkeliru dengan sifat ketuhanan dengan sifat kehambaan. Itu maksud dia. Akhirnya akan wujud perbahasan yang mengelirukan. Akhirnya tak wujudlah matlamat untuk yakin dan tenang tu tak ada. Hidup makin lama berada dalam kegelisahan. Sebab tu hati kena bawa balik ke perbincangan akidah. Kalau dia nak tetap, kalau hati dia buat pada perbincangan perasaan, dia bolak balik. Sebab tu ya mukallibal qulub sabit qalbi ala din. Nak hati nak tetap boleh, supaya dia dibincangkan pada din. Apa dia? Usuluddin. Balik pada sifat Allah. Wa ala ta'atik, ketaatan. Sebab tu jangan dimainkan perasaan sehingga hati berbolak-balik. Hati yang berbolak-balik ni apabila perasaan yang terkait. Itu kaedahnya. Jadi berbalik kepada tadi salaf tadi. Subhanallah. Saya tak pakai kot. Boleh dengar belakang? Kalau tak dengar tu dengar hati lah, suara hati. Baik. Maka ada golongan, ada kumpulan yang nak berpegang kepada salaf, namun penterjemahannya tidak ke itu. Dia tidak kepada salaf yang autentik, yang sebenar. Ini 300 ke 500 Hijrah. Jadi kita akan nampak perbahasan ni. Wujudnya salah dipanggil salafiyah, yang mana Tuan Guru kaitkan dengan keadaan sekarang. Dia pergi kepada perbahasan yang ekstrim, sehingga datang golongan yang mujassimah, yang ini menempatkan mujassim, jisim. Nanti kita akan faham tentang perbahasan jisim, jirim. Jisim dengan jirim ni, dan bentuk Arab, bentuk. Jisim ni berat, ada berat ni ada jisim lah. Jisim ni tak akan terbentuk kalau tiada jirim. Jirim tu apa? Molekul-molekul yang ada dalam ni. Kan? Bila jisim dan jirim ini bersatu, maka jadi apa? Arab, jadi bentuk fizikal. Okey. Golongan yang nak mengekalkan kaedah salaf, yang mana tidak mentakwil, bahasa tidak mentakwilkan, akhirnya nak mempertahankan itu jadi ekstrim, sehingga mengiyakan juga perbahasan dalam bentuk. Dia kata mujassimah tu. Ialah ke atas lah. Atas lah. Atas tu dia tetap kena menunjukkan. Jadi dia bila ada arah tu, betul lah. Zaman sekarang dah faham atas tu. Zaman sekarang berfikiran kita macam-macam bentuk lah kan. Akhirnya berlawanan dengan kaedah khalaf. Ini dia nak takwilkan. Yang ini nak memberi maksud yang nak menjaga supaya atas kita ni tidak digambarkan tempat. Maka datanglah kaedah takwil. Patutnya datanglah kaedah akal yang dijernihkan dengan hukum wajib bagi akal. Datang mustahil bagi akal.
Harus bagi akal. Sebab akal kita ni akan zaman sekarang ni. Kita cerita zaman dulu ni. Sebab kita dah era ke-14 ni. Era ke-14, abad ke-14 Hijrah, abad ke-20 Masihi. Zaman sekarang dah melepasi zaman salaf, zaman yang penuh dengan pemikiran, apatah lagi yang macam-macam serangan pemikiran. Dan abad ke-9 ni Imam As-Sanusi berjaya mewujudkan kaedah tauhid formalistik untuk membetulkan balik, menjaga supaya tidak wujud keadaan yang cuba mentakwilkan tanpa kefahaman yang benar. Sebab takwil maksudnya menterjemahkan. Kefahaman tentang Allah ini bila salah dia faham, dia akan bentukkan terus. Zaman sekarang. Sebab tu akhirnya digabungkan perbahasan akal dan nakal. Gabungan dua. Itulah yang juga diketuai dan diungguli dengan Imam Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Itu abad kedua, ketiga Hijrah dulu. Zaman tu pun dah start, dah berlaku dah. Bilanya golongan Mu'tazilah. Start perbahasan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni apa? Bahasa mudah, dia tak percaya Allah ada sifat. Nah, Al-Quran dia tidak dipanggil kalamullah. Al-Quran dia panggil makhluk. Sebab kalam kan ada sifat kan. Ini Allah tak ada sifat. Allah tak ada sifat mendengar. Dia nafikan semua. Jadi waktu itu Asy'ariyah Maturidiyah dah start keluar bagi kaedah untuk membawa akal kembali kepada nakal. Nakal ni Al-Quran. Ini kehebatan gabungan. Ketika akal mula mengambil alih tempat waktu itu mengagung-agungkan akal, Mu'tazilah atau golongan yang mengagungkan akal dipanggil rasionalis. Golongan-golongan yang rasional. Maka perbahasan tentang akal ini telah berjaya diambil alih dan dibetulkan kepahaman. Maka datanglah aliran Asy'ariyah Al-Maturidiyah itu. Dan Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala alaih membawa perbahasan ini dengan lebih formalistik, dengan menyusun kepada sifat, kepada 20. Yang mana 20 itu tidak terikat pada 20. Sebahagian daripadanya. Kalau tengok nanti famimma, nanti kita jumpa perkataan sebahagian daripadanya. Tapi nak supaya sebab apa kena ada 20? Sebab kita sedang berusaha dengan akal kita sekarang ni. Akal ni dia akan pergi kepada figure kan. Tapi figurnya munasabah lah. Munasabah tu bila kita rujuk balik dalil Al-Quran. Oh, waras balik akal tu. Akal ni bila dibawa kepada pemikiran yang berbalik kepada Al-Quran, maka dia waras balik akal tu. Pemikirannya tidak dibawa kepada Al-Quran, maka di luar kewarasan. Bila di luar kewarasan, maka dia boleh berfikir ikut dan dia lah. Sebab tu ada wajib bagi akal tu. Apatah lagi pemikiran tentang Allah. Kan? Baik. Tu sehinggalah berkembangnya perbahasan Barahin ini kepada masukkah alam Melayu Nusantara. Kalau di Nusantara ni dipanggil sifat 20 dan usuluddin. Alam Melayu kita gunakan nama lain bagi Barahin, dia ada 8 nama kan. Antaranya adalah sifat 20 yang merujuk pada 20 sifat wajib bagi Allah. Dan juga perbahasan usuluddin. Itu datang terjemahan usuluddin itu. Di Nusantara dikenali dengan itu. Dan banyaklah kitab-kitab yang diterjemahkan. Yang nama antara Bidayatul Hidayah, itu kitab yang tertua lah. Yang mensyarahkan, yang mengambil esensi. Ingat perbahasan semua kaedah untuk membahaskan tauhid tentang Allah di alam ataupun di alaf zaman khalaf ini, yang mengungguli kaedah ni adalah kaedah Asy'ariyah Al-Maturidiyah sifat 20. Dan sebenarnya tak ada wujud perbezaan, tak ada wujud dua aliran sebenarnya. Sebab berbalik pada teks salaf wal khalaf. Dia patutnya zaman ni zaman khalaf dah. Bukan zaman salaf dah. Namun kaedah salaf itu kita ambil dengan nas. Khalaf, nas, khalaf, akli. Tapi akli yang bersandarkan nas. Nampak? Digabungkan. Bila digabungkan, maka amanlah akal kita ni. Sebab sekarang ni zaman banyak menggambarkan bayang-bayang ni. Zaman bayangan banyak sekarang ni.
Kan? Semua benda nak dibayangkan. Dulu tu bayang-bayang. Lepas tu gila bayang. Bayangkan kita akan senang. Bayangkan. Dan lain sekali, tergabur-gabur dalam bayangan. Dia tak nak. Islam tidak duduk dengan bayangan. Sama. Angan-angan pun sama, bayang-bayang tu angan tu. Sebab tu Nabi larang untuk kita panjang angan-angan. Kita tak disuruh membayangkan. Islam, reality, real. Kita hadapi hidup yang sebenar. Baik. Jadi sebenarnya yang muliakan Allah Ta'ala, kalau kita lihat kemunculan dan penyebaran. Ni kita pergi pada reaksi Salafiyah ni. Bila sebut Salafiyah ni maknanya rujuk kepada current, bukan yang 300 hijrah dulu ya. Bila Salafiyah ni, bila sebut perbahasan Salafiyah, maknanya satu golongan yang cuba untuk membawa kaedah salaf pada zaman khalaf. Akhirnya dia akan jadi ekstrim. Sebab apa? Sebab kaedah tak kena, tak match. Okey. Maka kemunculan dan penyebaran penetapan sifat Allah dalam bidang pengajar usuluddin menimbulkan reaksi daripada kalangan para ulama salafiyah. Itu nama salafiyah tu. Kau ulama salaf. Dia kena beza. Disebut salafiyah tu merujuk pada satu golongan. Kalau salaf, Ahlussunnah wal Jamaah lah. Ahlussunnah wal Jamaah. Salaf tu imam yang muktabar dulu, yang hidup 300 hijrah, 500 hijrah. Itu salaf. Kalau wujud salafiyah, dia merujuk pada satu golongan. Yang ni apa? Golongan yang berusaha gigih dalam mengembalikan fahaman yang sedia ada dalam kalangan masyarakat Muslim kepada nas atau dalil Al-Quran dan hadis berpandukan ajaran salaf. Ni macam saya kata tadi. Ada satu golongan dia usaha gigih balik pada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Betul dah bunyi dia tak? Betul dah, tak salah dah. Al-Quran dan Sunnah tu sumber hukum tu. Tapi ada isunya kaedah tu nanti. Kaedah dia berpandukan Quran Sunnah tu jadi isu. Apa isu dia? Kalau kita lihat, serta menghapuskan segala macam tambahan yang datang kemudian. Dia yang tambahan kemudian ni, dia menjadikan ancaman. Dia nak hapuskan. Itu jadi masalah. Dalam nak membalikkan kepada faham Al-Quran dan hadis, betul dah. Tapi perkembangan itu dia potong. Nanti wujudlah perbahasan reka-rekaan. Contoh kan. Tapi pada yang sama, nanti kita nampak mereka pun reka juga. Kita akan nampak nanti ada rekaan wujud. Antaranya perbahasan, kalau kita simpulkan, Tauhid 3. Pernah dengar Tauhid 3? Pernah dengar tak Tauhid 3? Pernah belajar ni Tauhid 3 dulu. Tak pernah? Tak apalah, orang tak pernah. Dia kaedah. Dalam dia menolak sifat 20, pada yang sama dia wujudkan Tauhid 3. Dan Tauhid 3 ni tak wujud pun dulu. Ni kajian detail pada Tuan Guru sendiri. Dia buat paper. Nanti saya sharekan dalam grup WhatsApp tu. Kajian sejarah pembahagian Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, Tauhid Asma' wa Sifat. Mendengar perkataan ni? Tak pernah dengar? Tak pernah dengar tu tak apalah. Yang pernah dengar tu, kita akan tahu kat mana perbahasan dia. Mereka akan memperjuangkan Tauhid 3. Okey, baik. Serta menghapuskan segala macam tambahan yang datang kemudian antara fahaman berusaha keras ke arah perubahan tersebut, fahaman Ibn Taymiyah. Ini nama-nama yang nanti kalau kita mendengar, dia macam ni. Dalam bab akidah ada fahaman Ibn Taymiyah ni yang akan menjurus pada perkara ini. Dia ni golongan yang merujuk pada Salafiyah, dia akan rujuk pada Ibn Taymiyah banyak. Tapi tak semua apa yang ada Ibn Taymiyah itu kita tolak. Kena faham. Kita tidak akan pergi kepada peribadi. Kita Asy'ariyah Maturidiyah ni tidak akan takfiri lah. Faqat kafar ke takfiri itu tidak. Kita akan keluar daripada perbahasan itu. Kita nak bahaskan kaedah saja. Atau nama penuhnya Abu Al-Abbas Taqi Ad-Din Ahmad Abdul Salam bin Abdullah bin Taymiyah Al-Harrani. Hidup pada zaman 661 Hijrah hingga 728 Hijrah. Ya, ini 1263 sehingga 1328 Masih, dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Inilah dikaitkan dengan pembahasan Wahabi.
Orang kita tidak menggelarkan dia Wahabi. Kan kalau setengah-setengah orang tu menegur satu perkara, maka dia akan dicok Wahabi. Labeling kita tidak. Tapi ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri Wahabi. Yang fahaman antara yang berusaha keras untuk memansuhkan ataupun menyucikan, ibaratnya begitulah. Kaedah Tauhid sebagai contoh ni, sifat 20 ni, benda ni sepatutnya dibentras macam itulah. Tak wujud perbahasan ini. Tapi kalau kita kaji dalam perbahasan, ianya ada susu galur dia. Kan? Ditambah pula kemunculan kerajaan. Ni Arab Saudi. Pada tahun 1351 Hijrah dan 1932 masih sudah mengubah arus pengajian Tauhid di rantau tersebut ke arah ajaran Ibn Taymiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Bermaksud era ni, selepas kewujudan kerajaan Arab Saudi ni, menggunakan sepenuhnya pemikiran Ibn Taymiyah dan Abdul Wahab dalam Madrasah Ad-Diniyah. Baik tadi. Yang wujud pada 1353, 1410 Hijrah, 1935, 1989 masih. Maknanya lepas tertubuhnya. Ini kita belajar sejarah sikit lah. Bagaimana kita nak faham aliran. Hati-hati kita nak faham aliran dan corak pemikiran dan pendekatan kepada kaedah. Kita tak nak label. Hati-hati, kita bukan labeling. Baik. Maka madrasah yang pertama wujud setelah era Arab Saudi wujudkan kingdom dia, maka wujud Madrasah Dar Al-Um Ad-Diniyah yang wujud 1353. Arab Saudi tertubuh pada 1351. 1353 wujudnya Madrasah Al-Um. Di Makkah misalnya sudah diserap ajaran-ajaran tersebut. Ajaran apa? Yang merujuk kepada gerakan untuk mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah yang mengikut salah, berpandukan lah. Memang kalau ikut Al-Quran hadis memang salah lah. Tapi kaedah tu, kan? Kaedah tu. Kita tengok apa kaedah dia pakai nanti. Antara Yasin Ahmad Barahmin di dalam Lamhat At-Tarikh Madrasah Dar Al-Um Ad-Diniyah di Makkah Al-Mukarramah melaporkan bahawa Madrasah Dar Al-Um Ad-Diniyah sudah menetapkan Al-Aqidah Al-Wasatiyah karangan Ibn Taymiyah dan Kitab At-Tauhid Kasyaf Asy-Syubhat karangan Muhammad Abdul Wahab sebagai sukatan kurikulum yang wajib dipelajari. Wajib dipelajari. Maka setiap calon di madrasah tersebut, yakni siapa yang masuk Madrasah Al-Um ini, Ad-Diniyah wajib mempelajari sukatan yang berteraskan kepada kaedah Ibn Taymiyah dan Abdul Al-Wahab itu. Ni. Di Saudi Arabia, idea Muhammad bin Abdul Wahab sudah menguasai kerajaan Saudi Arabia dan tokoh-tokoh yang berkuasa di negara itu fahaman salaf atau salafiyah yang kurang Wahabi sudah menjadi anutan rasmi kerajaan Saudi Arabia. Muhammad Razi Osman dan Okey Rahmat Gerakan Pembaruan Islam. Ini semua data, fakta ni. Kajian. Ini bukan satu benda yang kita bayang-bayangkan. Okey. Apa pendekatan Ibn Taymiyah yang digunakan? Pembahagian Tauhid 3. Ini kaedah ni. Iaitu Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Asma' wa Sifat. Ciptaan Ibn Taymiyah. Nampak tu? Ciptaan Ibn Taymiyah. Dalam kaedah mereka nak menyucikan kepada salaf tadi, maka mereka pun mencipta juga kaedah. Jadi kat situ kita nampaklah secara kalau kita buat kajian, kenapa juga dia cipta? Patut tak payah pembahagian dia, tak payahlah 3. Betul tak? Maka kalau di sini kita tak akan lepas daripada perbahasan kaedah. Sebab tu kaedah tu penting.
Maka pada abad ke-14 Masih dan kemudian dicipta pada abad ke-14 Masih. Ini yang kata dalam kajian Tuan Guru Dr. Ni Wahab Syukri ni ada kajian bagaimana sejarah pembahagian perkembangan Tauhid 3 dipanggil. Ini detail lah. Ada kertas kajian daripada doktor sendiri, sejarah perkembangan Tauhid 3. Ingat, dalam alam Melayu nanti, kita pergi sekejap, kita bawa kesimpulan awal. Kita akan jumpa dua kaedah ni ya. Faham? Yang masyhur kita pakai Asy'ariyah Maturidiyah ni, kaedah sifat 20. Nanti ada satu golongan ini yang dinamakan Salafiyah ini. Golongannya akan berpegang pada Ibn Taymiyah. Yang mana Ibn Taymiyah ini tidak membawa sifat, dia bawa Tauhid 3. Bila perbahasan ni bertembung, dia akan pertembungan ni lah wujud. Dia tak ada kaedah lain, tak akan jumpa kaedah lain. Melainkan kaedah Ayapin kerajaan langit. Itulah. Itu macam kaedah kita jumpa. Ayapin kerajaan langit, alam di sebalik mata. Apa Haji Kahar, Rasul Kak Kemensah. Ada jumpa? Mana tahu ni ada bekas-bekas pengikut dia sini. Dia nak sampai ke makam, nak kenal Allah tu. Ada ni dia cerita saya terbaca, dia punya pengakuan daripada pengikut dia. Ingatkan nak sampai ke makam fana ni. Rupanya kena isap gam. Memanglah hai kawan tu. Pening kawan tu. Terbang. Memang naik ke langit. Isap gam. Ingat? Sebab tu dengan beliau mengaji Allah ni, dia tak akan pergi ke awang-awangan dia makin berpijak di bumi yang nyata. Kaki dia makin tetap, makin tegap. Wasabbit aqdamakum. Apa pun datang, aku tak tumbang kata. Tu betul. Orang yang berakidah yang benar tak tumbang dia. Sebab apa? Sebab Allah mantapkan pendirian dia. Wasabbit aqdamakum. Dan dia tidak akan jadi orang yang konferans. Dia tak akan jadi orang yang menentang. Dia tak akan jadi penentang. Tetapi dia akan jadi orang yang defender. Dia akan menjadi orang yang mempertahankan. Sebab akidah, tuntutan dia adalah mempertahankan. Jadi nak mempertahankan, kena ada satu kuda-kuda yang kuat. Dengan serangan. Dan kita tidak menyerang. Islam tidak menyerang. Ingat, Islam tidak menyerang. Islam diserang. Bila diserang, kita kena ada benteng yang kuat. Sebab contoh Iblis, kalau ikut sejarah Iblis kan, kita tak serang Iblis. Mana Iblis? Mana Iblis? Kita tak cari. Mereka ada sekarang ni lah, geng-geng cari hantu. Tap-tap guys, tap-tap. Hantu cakap, aku tak sedang duduk, aku dia buat ni. Lepas tu tak share dengan aku pula tu, dapat. Lagi cari ni hantu. Ya Allah, pening hantu dia buat ni. Tak ada, kita tak cari. Kita tak cari. Datang je. Ada yang dari lumut. Ada dari lumut tak? Belum sampai lagi. Tak ada. Ada. Boleh depan lagi? Sebab ada jemaah kita dari lumut. Itu datangan dengan niat. Dia menyerang. Kalau sihir datang, saka datang, santau datang, tu ya. Dia datang. Nak mempertahankan dengan akidah. Okey, baik. Maka itu antara ciri-ciri Ni sambil tu kita cerita ciri tu. Kadang bila kita tahu kita ni di bahagian yang mana, maka kalau kita jadi orang yang konfront, orang yang menentang, sebagai contoh golongan Khawarij, dia jadi orang yang agresif. Nak tengok orang ni, dia kalau jalan yang benar, dia tidak akan jadi agresif. Dia tidak akan jadi agresif. Kalau dia agresif, mana dia bukan di jalan yang benar.
Lepas tu orang yang di jalan yang benar, dia jadi orang yang tetap. Pendiriannya tetap. Ya. Pendiriannya jelas. Tak goyang. Itu sepatutnya berlaku. Baik. Perbahagian Tauhid 3 yang Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, Asma wa Sifat ciptaan Ibn Taimiyah pada abad ke-14 Masih dan kemudian disebar oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya seperti Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, Muhammad bin Saleh Utsaimin, Saleh bin Fawaz bin Abdullah Al-Fauzan, Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar dan lain-lain sudah berkembang subur di kerajaan Arab Saudi. Misi kembali kepada Nas atau dalil dalam Quran dan hadis sudah berjaya dipasarkan secara kecil-kecilan dalam arena Islam. Pembahagian Tauhid kepada Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Asma wa Sifat turut dikembangkan ke negara-negara lain. Di Mesir contohnya, Muhammad Rashid Ridha, Muhammad Rashid Ridha, yang ini 1865-1935 masih memperkenalkan Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Asma wa Sifat dalam tafsir Al-Quran Al-Hakim atau dikenali dengan tafsir Al-Manar. Susunan beliau berdasarkan kuliah gurunya iaitu Muhammad Abduh 1849-1905 Masih yang merupakan ahli majlis pengusaha Universiti Al-Azhar dan mufti kerajaan Mesir. Maksudnya kaedah ini, iaitu Tauhid 3 ni telah mula berkembang lah. Ini reaksi Salafiyah kita bincang ni. Ya. Maka pada tahun 1978 Masih, pensyarah Universiti Jordan kelahiran Palestin, Muhammad Nu'min Yassin lahir 1943 Masih, mendapat pendidikan di Universiti Damsyik, Universiti Kahirah dan juga Universiti Al-Azhar, turut memuatkan pembahagian Tauhid tersebut di dalam penulisan beliau yang bertajuk Al-Iman, Arkanuhu, Haqiqatuhu wa Nawaqiduhu. Di universiti negara-negara inilah ramai penuntut alam Melayu datang belajar. Orang Melayu datang belajar. Apabila mereka pulang ke tanah air, pada umumnya mereka melihat banyak penyelewengan yang masih menguasai masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu waktu itu dah disebar tentang pergerakan sifat 20. Mereka yang aliran Salafiyah ni yang belajar tentang kaedah Ibn Taimiyah, Abdul Wahab, maka bila balik dia tengok penyelewengan masih menguasai masyarakat Melayu. Walau bagaimanapun mereka tidak merombak perkara yang dianggap salah itu secara drastik, namun dalam bidang akidah Islamiah, sebahagian daripada mereka mula berusaha memperkenalkan Tauhid 3 sebagai pendekatan baru dalam bidang akidah Islam. Ini pernah kita jumpa dalam buku pendidikan ni. Islam tak silap saya. Tauhid 3 ni. Sekarang dah tak ada dah. Dah dibubarkan. Tanpa sedar dia masuk. Baik. Penulisan Muhammad Nu'aim Yassin Al-Iman Al-Qarnuhu wa Haqiqatuhu wa Nawaqiduhu, cetakan yang ke-6 mula diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Abu Fahmi dengan tajuk yang menguatkan yang membatalkan iman. Kajian rinci 2 kalimah syahadah disunting Juhariyah Muhammad dan diterbitkan oleh Gema Islam Press. Ini penerbitan lah. Mana kalau kita lihat pergerakan untuk bawa dalam kita membahaskan tentang kaedah Asy'ariyah Maturidiyah berkembangnya pembahasan tentang Sifat 20 ini, ada satu gerakan juga berkembang. Gerakan untuk membawa kembali kaedah salaf 300-500 Hijrah dulu. Tetapi dengan gaya ciptaan sifat Tauhid 3. Jadi mana nampak perbahasan dia? Perbahasan dia dalam nak mengekalkan perbahasan salaf, mereka terpaksa guna juga kaedah Tauhid 3. Yang mana kaedah ni tak wujud zaman salaf. Sebab mereka menggunakan alasan zaman Nabi tak buat. Faham? Dalam zaman Nabi tak buat, kaedah Tauhid 3 pun tak ada zaman Nabi. Itu buah dia kalau kita pakai. Tak wujud. Ini tujuan saya cerita ni supaya tahu, walaupun mungkin tak sampai dekat perbahasan kita, tapi ada nanti kita mungkin dengar perbahasan ini. Ada perbahasan-perbahasan yang menolak
menolak, ni pada lumut ni. Okey. Menolak perbahasan sifat 20. Okey? Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid 3T ini dah mula menyebar luas, dan kalau kita lihat kemunculan muskat yang akhir itu 114, perkembangan pelbagai tauhid 3 sudah melahirkan pelbagai reaksi pada sebahagian para ulama sunnah wal jamaah. Ada yang mentang, itulah bukan dibubarkan balik. Maksud kata bila perbahasan tentang kaedah yang Asy'ariyah Maturidiyah ini, maka wujud juga satu jalur yang cuba nak bawa balik kumpulan berbalik kepada yang dinamakan Salafiyah, dan Salafiyah itu merujuk kepada Wahabi, Saudi. Dia bukan salaf merujuk pada 300 Hijrah dulu ya. Kita kena faham tu. Sebab salaf 300 Hijrah dulu, 500 Hijrah dulu kekal dengan kaedah salaf. Tak ada apa-apa penambahan, tak ada apa-apa cerita yang lain. Tapi dengan kewujudan perbahasan kaedah tauhid 3 ni, sebenarnya dia dah lari daripada salafnya kaedah dah. Patutnya kan? Jadi di situ kita akan nampak juga perbahasan, perkembangan tu, reaksi tu, wujud. Boleh? Jelas? Ada pertanyaan? Tak ada? Okey, jemaah sekalian. Oh iya. Tu tulis sejarah. Ya betul lah tu. Kita, kelebihan kita mengaji ni, apa kelebihan kita? Kita belajar sejarah. Sejarah akidah pula. Bukan sejarah tanah air saja. Oh. Balik tanya anak-anak, melopong anak-anak tak ikut. Ikut baru tahu. Bagus. Dia perbahasan ni. Ya. Adakah kita katakan di atas pemahaman tidak Tauhid 3 mereka sesat? Okey, bagus. Adakah kita nak mengatakan tauhid 3 ni sesat? Okey. Kaedah Asy'ariyah Al-Maturidiyah, Al-Imam Asy'ari dan Al-Maturidi, maksud Maturidi tidak akan meletakkan sesat dan mengkafirkan. Itu tidak. Malah kalau selain bulan, mereka pula mengatakan kita sesat. Kita dia baca orang Nabi hadis. Itu pemahaman dia akan kemudian. Ya. Tapi saya rasa adakah pemahaman dia tu tidak mantap. Itu tadi kaedah itu apabila ada unsur-unsur penafian. Penafian pada kaedah yang kita sedang bincangkan ini, maka wujudlah kaedah yang menentang. Tapi kalau dia nak bawa, sebab tu Imam Asy'ari dia tidak meletakkan takfiri. Tinggal lagi apabila kaedah pada tiga tadi kemudian membawa kepada menyifatkan Allah, menempatkan Allah sehingga menjadi mujassimah, menyamakan dengan makhluk, maka dia boleh jatuh akidah dia. Itu baru boleh jatuh. Namun kita nak terus mengatakan Ibn Taymiyah sesat, tidak. Sebab kita tidak akan bawa kepada perbahasan mentakfirkan, mengkafirkan atau menyesatkan. Dan ini bagian yang akan bawa perkara ini adalah bagian autoriti. Autoriti yang mempunyai kapasiti untuk melihat perbahasan yang dibawa oleh golongan Salafiyah ini, yakni Wahabi, dan golongan yang sesat. Dan kalau kita katakan terus pada sesat dengan kaedah Asy'ariyah Al-Maturidiyah ni, boleh. Sebab apa boleh? Sebab kita tidak menempatkan Allah. Wujud bila-bil makan, bagi contoh kan. Maka mereka menempatkan bersalahan dengan jumhur. Walhal yang mereka nak bawa itu sebenarnya berbawa balik kepada salaf. Jadi berbalik kepada almarhum tadi, mungkin pegangan dia tulen, gitu, wallahu alam. Tapi kaedah terjemahan pula salah daripada pewaris-pewaris ni, wallahu alam. Jadi tujuan kita nak tahu reaksi ni supaya kita ambil tahu dan kita tidak terjebak ke arah itulah, tu je lah.
Namun kita nak menentukan keadaan dia, wallahu alam. Kita tak akan masuk kepada adakah mereka menyimpang, wallahu alam. Ni wujud pada zaman abad pertama, kedua, ketiga tu Mu'tazilah tu golongan-golongan yang mana zaman Imam Abu Hanifah yang saya simpulkan tadi tentang perbahasan yang keluar daripada meletakkan Allah tak ada sifat. Ni apa pun kalau kita lihat pada perbahasan kitab-kitab muktabar akidah, tetap tidak meletakkan mereka ni takfir tak ada. Tetap tidak meletakkan faqat kafar, maka kufurlah, kafir ada, tidak. Tapi dalam kitab Ibn Taymiyah ada. Ini yang dibaca oleh Tuan Guru sendiri. Faqat kafar. Kalau tak ikut dia, kafir. Kafar, contoh. Ya? Aja tu hukum. Kita bila tak ada Ajah tanya di Mu'tazilah ni, yang besar pada Mu'tazilah ni, dia tidak menerima sifat Allah. Al-Quran bukan kalamullah. Itu perbahasan yang wujud pada abad-abad kedua, ketiga Hijrah tu. Sebab tu wujud perbahasan ni. Nah? Okey? Dia tak ada dulu dan sekarang. Dia Wahabi ni sekarang. Dia tak ada Wahabi dulu. Kalau tengok start bila jangan tengok nama ni. Muhammad bin Abdul Wahab 1115 kan. Start tu lah perbahasan Wahabiyah tu. Okey, masuk Ajah ni apa beza dulu, bukan Wahabi dulu. Apa yang mereka nak buat seperti salaf. Mereka nak ikut seperti salaf yang saya bincangkan tadi. Salaf yang tidak mentakwilkan kaedah antara besar perbincangan salaf wal khalaf ni, dia akan pergi pada ayat mutasyabihat. Ayat Al-Quran yang ada tiga maksud. Summastawa 'alal arsy, contoh. Summastawa 'alal arsy. Allah tentang kemudian bersemayam di atas arasy. Okey, kaedah salaf letak takwil, tafwid terus. Maklum. Sebab apa? Sebab tak fikir apa dah. Tapi kita nak bawa kaedah tu kat sekarang. Kita sedang berfikir ni. Atas mana? Contoh. Jadi, bila ada golongan cuba berfikir, datang kaedah khalaf, takwilkan supaya jangan berfikir. Datanglah maksud keagungan. Tinggi itu bermaksud keagungan. Apatah lagi belajar dengan hukum wajib bagi akal. Jangan memikirkan tentang Allah ni. Yang bersalahan dengan sifat wajib bagi Allah tu. Akal kita pun waras balik. Dia tak ada dulu, Wahabi dulu, Wahabi sekarang. Tak ada. Mereka nak bawa macam dulu. Tapi, bila baca ni tak kesampaian. Kerana mereka juga mewujudkan kaedah mereka. Tetap kalau kita lihat di sini, khalaf jugalah mereka. Cuma nak bawa kepada kesucian. Baik. Oh, itu Syiah. Semata batu tu Syiah. Itu Syiah. Wahabi ni, inilah Muhammad bin Abdul Wahab ni. Ini gelarannya Wahabi tu. Asalnya nak bawa kesucian tu. Tapi bila kaedahnya? Ya, asalnya. Dia kalau sebenarnya, kata Tuan Guru sendiri, mereka tak sesuai dengan kaedah kita lah. Itu je lah. Tak kena lah. Dengan kaedah sifat 20 ni, mereka tak sesuai. Jadi, mereka buat kaedah mereka. Itu sebenarnya. Mereka tak sesuai dengan kaedah kita. Macam mana? Tak suka. Ya, dia kaedah itulah. Yes. Nak wujudkan kaedah dia yang merujuk pada dia lah. Wallahu a'lam. Di dalam bab ulama' ni kita letakkan kehormatan kat dia lah. Kita taklah kata dia keakuan, tidak. Tapi mungkin ada pemahaman akhirnya dia akan membawa kepada ekstremis lah. Dan bila ekstremis tu baru boleh jadi keakuan. Dan keakuan ni bila jadi ekstremis mentakfiri, mengkafirkan, menyesatkan, itu dah mula dah jadi.
Sedangkan Imam Ishaq mentafsirkan itu hanya badan autoriti. Ya. Baik. Ya. Apa dia? Oh, okey. Bila dia bawa kepada perbahasan akidah, dia mesti akan kait pada ibadah dalam bab perbuatan. Bila bab akidah, mesti akan efek kepada ibadah dalam konteks perbuatan, maka di situlah datangnya ni Nabi tak buat, ni Nabi tak buat. Ni larangan. Tahlil bid'ah. Ni tu tak boleh. Dia akan kacau lah. Sebab apa? Mereka nak bawa keadaannya seperti asli. Dia pergi pada ibadah tu dia kacau nanti. Walhal perbincangan je nak membawa kepada tak nak mensyirikkan Allah. Asalnya. Betul lah. Bila kita salah berfikir tentang Allah, nanti datang penyekutuan. Betul lah. Tapi bila dia dah jadi kepada kaedah, iaitu kullu bid'ah dolalah. Semua benda baru bid'ah, dan bid'ah tu semua sesat, habislah. Itu yang perkataan sesat tu biasa digunakan oleh golongan-golongan yang menggelarkan diri kita sebagai salafiyah ini. Sedangkan perkembangan ibadah tu luas, lagi mana tiadanya padanya larangan. Dia akan ganggu pada ibadah. Tapi yang tak boleh nak tengok adalah Syiah. Syiah dia ada takiyah. Pada takiyah ni dia mengaku-ngaku. Kalau dia duduk dengan kita, dia jadi macam kita. Syiah. Syiah ni yang paling besar ni, dia adalah dia mengkafirkan sahabat lah. Syiah ni paling besar, dia kafirkan sahabat. Dia naikkan Ahlul Bait Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ahlul Bait kan? Tu keturunan Nabi kan? Ahlul Bait. Sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bukan keturunan Nabi. Jadi dia pun asal Sayyidina Abu Bakar naik jadi khalifah pula. Dia pun tak suka. Itu Syiah yang paling utama sekali. Itu dia tak setuju. Bukan saya tak setuju, dia kafirkan terus. Baik, kita sambung sikit, sambungan sikit, dan kita berhenti dekat muskat pendahuluan ni 117, dan kita masuk bahagian kedua. Dalam kajian sifat Tauhid 3 tu ada kertas kajian, nanti saya sharekan. Boleh baca lah. Saya share dalam grup nanti Dia letakkan setaraf. Memang itu imam dia. Dia mengagung-agungkan. Sebab dia selepas Nabi Sayyidina Ali. Dia macam gitu. Dia tak terima tu. Ada Ali, Sayyidina Ali. Baik, bab seterusnya bahagian kedua. Bahagian 2 iaitu sifat 20 Al-Imam Sanusi. Kita masuk kepada pengenalan dalam kitab Barohin ini. Sifat 20 Imam Sanusi. Tuan Guru gunakan nama lain bagi Barohin, terus sifat 20 Imam Sanusi. Adapun Barohin. Barohin. Imam Al-Sanusi adalah seorang ulama Arab Utara Afrika yang memiliki berbagai karya dan bidang yang berlainan seperti yang dinyatakan dalam bahagian pertama buku ini. Jadi sedia maklum Al-Imam Sanusi ini bukan satu bidang, dia menguasai pelbagai bidang. Balaghahnya, fiqhnya, dengan ilmu alatnya, astronominya, fiziksnya. Jadi mencakupi banyak ilmu. Okay. Ajaran penulisan Imam As-Sanusi yang popular di dalam alam Melayu adalah ajaran ilmu tauhid bahagian sifat Allah SWT. Yang paling popular
ajaran yang dipakai dalam alam Melayu tentang Tauhid adalah sifat 20. Dan kita berbesar hati bersyukur kerana Allah pilih kita untuk belajar sejarah dia. Macam ajarkan tadi. Bila tahu sejarah, kita makin menghayati. Kita dah belajar sifat 20, dah tahu dah. Dengan Rehan kan kita belajar tak? Bukan? Dengan Rehan nyanyi. Jadi, nyanyi dia kita tahu dah. Tapi rupanya ada sejarah. Dan alhamdulillah kita didatangkan oleh seorang guru yang mengkaji tentang sejarah sifat 20. Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan. Beliau mengkaji, mengkhususkan perbahasan sifat 20. Kerana apa? Kerana sifat 20 ni yang uruf di Nusantara, alam Nusantara dan kaedah Tauhid. Maka yang popular di alam Melayu, yang ajaran Tauhid bahagian sifat Allah SWT yang dikemukakan dalam Pusat Al-Barahin. Maka bahagian ini bertujuan menjelaskan isi kandungan berkenaan ajaran penulisan tersebut dalam ilmu Tauhid, khususnya bahagian yang berkaitan dengan sifat Allah SWT atau lebih dikenali dengan sebagai sifat 20. Okey, bagi mencapai tujuan tersebut, maka bahagian 2 buku ini, yang di bahagian kedua, akan dibahagikan kepada 5 bahagian mengikut susunan asal yang sudah disusun oleh Imam Sanusi. Walaupun kita tak tengok matan asalnya, namun syarah ni, syarah kepada matan Imam Sanusi oleh Tuan Guru sendiri membantu kita untuk memahami tentang Barahin. Ni pun satu orang kata apa rezeki besar lah. Kalau tidak kita kena cari matan lagi jauh, matan lagi autentik lah. Kemudian paling kuat kita kecil syarah lah. Kemudian hasyiah. Jadi kita nak faham, terus syarah terus baca. Tapi hari ini kita diajar untuk membacanya macam mana. Kita diajar untuk membacanya. Itu maksud saya, alhamdulillah tu. Kalau tidak, syarah terus bahas sifat. Ini kita diajar. Apa dia? Dibahagikan kepada beberapa bahagian mengikut susunan asal. Yang ini bahagian pertama dalam matan Barahin, bahagian pendahuluan. Barahin matan dimulakan dengan pendahuluan. Kemudian bahagian seterusnya bahagian yang wajib bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bahagian yang ketiga dalam Barahin, bahagian yang mustahil bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, bahagian yang harus bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, bahagian kelima, yakni bahagian tanda-tanda. Jadi bagi memudahkan para pembaca untuk memahami bahagian-bahagian tersebut, maka perbincangan bahagian ini berasaskan ajaran penulisan Barahin, yakni nak memudahkan lagi kita faham, maka pertama berasaskan Barahin sendiri dan syarah Barahin karangan Imam Sanusi. Nampak tak? Maknanya ibarat kita sedang ada kitab Barahin, kemudian syarah Barahin, dan kemudian diikuti oleh syarah-syarah serta hasyiah pula yang ditulis oleh para ulama terkemudian terhadap Barahin. Nampak tak? Perbincangan kita selepas ini adalah gabungan daripada Barahin, matan asal, kemudian syarah Barahin daripada penulisnya, yakni Al-Imam Sanusi, kemudian support lagi disokong oleh syarah-syarah dan hasyiah-hasyiah oleh ulama-ulama terkemudian. Antaranya susunannya syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hududi ala Barahin karangan Al-Hududi. Ni syarah. Yang kedua, Bidayah Al-Hidayah. Ni kitab yang tua yang telah diterjemahkan oleh Syekh Muhammad Zain dalam bahasa Melayu. Kifayah Al-Awam fil Ilm Al-Kalam karangan Al-Fadali. Hasyiah Al-Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Syarqawi ala syarah Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Mansur Al-Hududi ala Barahin karangan Al-Syarqawi. Nampak? Kalau kita nak cari satu kitab tak jumpa dah lah. Nak cari syarah, cari matan, cari syarah, cari pula hasyiah. Jadi ini akan ada dalam perbincangan kita. Dan yang kelima, hasyiah Al-Alamah Al-Baijuri ala matan Al-Sanusiyah karangan Al-Baijuri. Hasyiah pula. Ini terjemahan syarah daripada syarah, kemudian hasyiah Al-Baijuri.
dan lain-lain kitab yang ditulis oleh para ulama Melayu seperti Syekh Ahmad. Selain itu, bahagian ini akan menjelaskan pendekatan akidah yang menjadi pegangan para sarjana silam. Selain itu, kita juga membahaskan pendekatan akidah yang menjadi pegangan para sarjana silam Ahli Sunnah wal Jamaah seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau ikutkan matan Barohin ni kan dah ke belakang abad ke-9, tapi pada masa sama dalam perbahasan ini juga akan kembalikan balik perbahasan abad kedua, abad ketiga. Dan bagaimana nak lihat perkaitan antara syarah sekarang dengan perbahasan ulama yang mula-mula, mutaqaddimin, ulama awal. Ini. Baik. Dan bahagian pendahuluan kita masuk sikit. Bahagian pendahuluan. Ini bahagian yang pertama adalah Barohin. Di bahagian pendahuluan matan Al-Barohin, Imam As-Sanusi memulakan dengan basmalah. Diikuti dengan hamdalah dan selawat. Mana-mana kitab para ulama memulakan dengan kalimah basmalah, hamdalah dan salawat. Ini adalah pembuka kalam bicara. Seterusnya beliau membahagikan hukum berasaskan akal fikiran. Nampak? Lepas ni bahagian pendahuluan dah cerita dah bab akal. Apa dia? Terbagi pada 3 bahagian, iaitu wajib, mustahil dan harus. Jadi ada 3 pecahan akal yang dibincangkan dalam bab pendahuluan Barohin. Dan beliau mendefinisikan wajib sebagai suatu perkara yang tidak boleh dibayangkan, diterima oleh akal, akan ketiadaan seperti ruang bagi jirim. Tak boleh nak bayang. Wajib. Sifat wajib. Nanti kita akan belajar wajib bagi Allah. Wajib bagi akal tak boleh bayang. Tak ada ruang pun. Kalau bayang tu ada ruang kan? Tak terbayang tak ada ruang. Besar mana? Besar mana? Tak terbayang. Itu wajib. Bila sebut besar, wajib bagi akal, besar tu sendiri, tak ada jirim. Tak ada ruang ni, tak ada fit. Saya tahu tak, kalau ada tu adalah ada gap 1 inci tu ada, kita boleh. Tapi kalau dia memenuhi tu, jawab macam mana? Tu katanya, yang tidak boleh dibayangkan, ketiadaan seperti ruang bagi jirim. Molekul-molekul tu tak boleh nak masuk, tak ada. Itu wajib bagi akal. Manakala mustahil pula sebagai suatu perkara tidak boleh dibayangkan, diterima oleh akal akan kewujudannya seperti jirim bebas bergerak dan berdiam. Mustahil. Mustahil jirim itu dari bebas dan bergerak. Maksudnya jirim tadi molekul. Okey. Ambil bateri. Berapa jam dah? Sikit. Okey. Mustahil tadi sebagai suatu perkara tidak boleh dibayangkan, diterima oleh akal akan kewujudannya seperti jirim bebas daripada bergerak dan berdiam. Jadi kalau wajib tadi, ketiadaannya tidak boleh dibayangkan, ketiadaannya. Ketiadaan tak boleh dibayangkan. Ketiadaan tak boleh dibayangkan, tak boleh tak ada. Itu maksud dia. Tak boleh nak bayangkan tak ada, sebab tak ada ruang. Benda memenuhi. Kalau mustahil, tidak boleh dibayangkan akan kewujudannya. Ya, ini suatu perkara tidak boleh dibayangkan oleh akal kakunya seperti jirim bebas bergerak dan berdiam. Jadi jirim
Molekul bebas, dia bergerak dan diam. Tak boleh nak dibayangkan juga tentang kebebasan dia bergerak tu macam mana. Mustahil. Tadi kewujudannya, ini pergerakannya mustahil. Dan harus sebagai suatu perkara yang boleh diterima akal akan keberadaan dan ketiadaan, seperti jirim bergerak atau diam. Contoh, wajib lawannya mustahil Allah tiada. Mustahil. Wajib bagi Allah itu itu tak, sifat nafsiah tu wajib. Nanti kita akan syarah detail. Dia pergi kepada perbahasan yang akal kita mula dipegang oleh kaedah ni. Okey. Selanjutnya beliau mewajibkan, ini dipecahkan perbahagian tu. Selanjutnya beliau mewajibkan setiap individu yang sudah berstatus mukallaf, ini yang boleh membezakan baik buruk mukallaf, dan yang ditaklifkan, yang mencapai tahap kewajipan untuk mengetahui sifat-sifat yang wajib, yang ditaklifkan, yang mendapat kewajipan akil baliknya, maka wajib. Sebab apa nak wajib ni? Kerana dia menyusun balik akal tadi. Kalau tak belajar sifat hukum akal ni, dia berterkabur nanti. Yang mana harus, yang mana wajib, yang mana mustahil. Ulama dah susun cantik dah sebenarnya. Nanti kita akan nampak, bila syarahkan nanti kita akan nampak perbahasan dia. Mustahil dan harus pada akal bagi Allah SWT, serta bukti-buktinya sebagai fardu ain yang sudah ditetapkan oleh syarak. Okey. Baik, jemaah yang muliakan Ta'ala, alhamdulillah kita berhenti setakat tu dulu. Bab pendahuluan tadi di titik ni terputus, dia ter-off. Okey. Kita berhenti pada bahagian pendahuluan muka surat 119, 114 edisi pertama, 119 edisi yang kedua. InsyaAllah. Jadi sedang jemaah yang muliakan Ta'ala, insyaAllah kita teruskan dengan madhir munajat umat, insyaAllah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkampunglah sini. Baik. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب
khususan negara Malaysia, ya Allah, jauhkan berbalak bencana, malapetaka, banjir besar, kemarau berpanjangan, kesusahan, kepayahan. Khususan pada negara Palestin, ya Allah, bebaskan bercengkaman penjajah Zionis, kekuatan pada para mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman, ya Rab. Khususan kepada semua junjungan Islam, negara-negara Islam seluruh dunia, ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, ya Rab. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat, ya Rab, khususan semua jemaah yang hadir pada hari ini dan menonton pada hari ini, ya Allah. Kabulkan segala hajat kami, ya Rab, dunia akhirat. Permudahkan segala urusan kami dunia akhirat, ya Allah. Yang sakit kau sembuhkan, yang sempit kau lapangkan, ya Allah. Yang susah permudahkan, ya Rab. Limpah ruahkan rezeki kami tanpa hisab, ya Allah. Nas'aluka an ya Allah fi kulli hajat, ya Rab, fi kulli hajat, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, ya Hayyu. Mudahkan, ya Allah. Coba sekali ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur pada Allah. Selesai sudah pengajian kita pada hari ini, telaki sifat 20, sejarah dan kupasan pendekatan akidah, karangan Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Wan, dan munajat umat kita. Dan kita doakan supaya Allah berikan kita kekuatan istiqamah untuk terus menjadi penjaga majlis ilmu, penjaga skuad munajat umat, insya-Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkati kita semua, insya-Allah, sehingga kita bertemu lagi pada seri akan datang. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir.